Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hampir 2 tahun, wabak COVID-19 telah melanda negara kita. Wabak ini sudah menyebabkan kematian hampir 30,000 jiwa dengan jumlah jangkitan lebih dari 2 juta orang. Memang benar COVID-19 cukup berbahaya dan sangat menakutkan. Oleh kerana itu, kita perlu akur dengan segala arahan kerajaan berhubung dengan penjarakan dan pemakaian mask bagi melindung diri dari jangkitan COVID-19. Tapi, tanpa kita sedar, kita semua telah ditakut-takutkan dengan COVID-19 secara yang melampau. Masjid dikunci, bilangan Jumaat dihadkan, majlis-majlis ilmu dihentikan, bersalam sesama umat Islam dilarang kerana COVID-19. COVID-19 telah berjaya menjauhkan hubungan sesama manusia. COVID-19 umpama handphone hari ini berjaya mendekatkan yang jauh tetapi menjauhkan yang dekat. Maklumat tentang COVID-19 disebarkan setiap hari. Ini menambahkan lagi ketakutan kita kepada wabak COVID-19. Sebelum ini, mana ada satu penyakit atau wabak yang mendapat liputan sebegini rupa. Kadang-kala, maklumat tentang sesuatu penyakit disembunyikan kerana kerajaan tak nak menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat. Tapi wabak COVID-19 ini digambar-gemburkan sebegitu rupa sehingga menimbulkan ketakutan yang melampau dalam jiwa kita umat Islam. Dulu kita ditakutkan dengan hantu. Semuanya kerana hantu. Kita demam kerana hantu. Nampak bayang, kita kata hantu. Bunyi tikus dalam siling, kita kata hantu. Kita ditakutkan dan dimomok-momokkan dengan hantu secara yang melampau. Bila masalah yang kita hadapi dikaitkan dengan hantu, kita dapatkan khidmat rawatan dari bomoh-bomoh. Sehingga ulama datang untuk menjelaskan kepada kita semua bahawa hantu itu sebenarnya tak ada kuasa. Bahawa hantu itu sebenarnya tak ada kuasa untuk memudaratkan kita. Yang berkuasa hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sekadar bimbang jika ketakutan yang melampau kepada COVID-19 jauh lebih berbahaya dari wabak COVID-19 itu sendiri. Ketakutan yang melampau itulah yang menjadi bahaya dan ancaman sebenar, bukan kerana COVID-19. Tidakkah ketakutan yang melampau kepada COVID-19 boleh menjerumuskan kita semua ke lembah syirik? Seolah-olah COVID-19 lebih berkuasa dari Allah SWT. Setidak-tidaknya kita percaya bahawa COVID-19 berkuasa untuk memudaratkan kita. Saya masih teringat dengan pesanan ustaz di kampung. Takut secara melampau kepada hantu boleh membawa kita kepada syirik. Saya muskil juga apakah takut yang melampau kepada COVID-19 itu juga boleh membawa kita kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. COVID-19 dan hantu adalah serupa. Kedua-duanya makhluk Allah yang tidak kelihatan tetapi amat menakutkan kita semua. Saya juga bimbang sebenarnya jika ini semua merupakan perancangan pihak tertentu untuk merosakkan akidah umat Islam dan menjerumuskan kita semua ke lembah kesyirikan. COVID-19 merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, tentera Allah yang paling kecil dan tidak kelihatan. Allah mendatangkan COVID-19 untuk menguji kita. Menguji kita tahap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takutkan makhluk atau takutkan Allah. COVID-19 hanya akan menyerang manusia mengikut perintah Allah. Ingatlah bahawa Islam telah mengajar kita satu falsafah bila dilanda sesuatu wabak. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak memberi sebarang mudarat sesuatu pun di bumi dan juga di langit, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Tidak ada sesuatu pun yang boleh memudaratkan kita, termasuk COVID-19, jika tidak dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala.
Jika Allah SWT telah menentukan sesuatu, tidak ada sesiapa pun yang boleh menghalang. Jika ditakdirkan Allah SWT menentukan kita terkena jangkitan COVID-19 atau kita mati kerana COVID-19, kita belajarlah untuk redha dengan segala takdir Allah SWT. Berdoa kepada Allah, sentiasa bergantung hati kepada Allah. Jangan sekali-kali kita putus hubungan dengan Allah SWT. Jika kita dipilih oleh Allah untuk mati kerana COVID-19, itu termasuk dalam kategori mati syahid. Usah dikesali kerana itu merupakan satu keistimewaan pilihan Allah. Tapi jangan sekali-kali putus asa di rahmat Allah. Jika kematian berlaku dan kadang kita berputus asa di rahmat Allah, saya bimbang jika ia tidak termasuk dalam kategori husnul khatimah dan kategori mati syahid. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT, semoga dilindungi dari wabak ini dengan doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungi aku ya Allah dari segala kejahatan makhluk ciptaanmu. Sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.